Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadilah binti Gulam, nombor matrik 249974. Hari ini kami akan membincangkan tajuk buli cyber. Di era perkembangan teknologi ini, maklumat mengenai isu semasa tersebar dengan lebih cepat melalui media sosial berbanding dengan maklumat daripada media tradisional seperti TV, radio maupun surat khabar. Penggunaan media sosial ini telah menjadi salah satu keperluan dan gaya hidup baru bagi kebanyakan masyarakat di dunia, termasuklah Malaysia. Perkembangan media sosial pada masa kini yang semakin pantas di kalangan masyarakat turut membawa kepada kesan negatif. Salah satu isu negatif yang timbul adalah isu buli cyber, di mana buli cyber ini telah dikenal pasti merupakan satu ancaman baru dalam media sosial yang akan memberikan impak kepada mangsa. Pada tahun ini sahaja, Malaysia menduduki tempat ke-6 di dunia dan tempat kedua di Asia dalam masalah buli cyber ini. Negara kita, Malaysia, yang dikatakan negara yang paling bermoral ini pun kini bergelumang dengan masalah buli cyber ini. Buli cyber boleh didefinisikan sebagai gangguan yang boleh menjatuhkan maruah mangsa melalui penggunaan komunikasi berasaskan teknologi. Pelaku akan merasakan mereka bebas berkata apa sahaja perkataan yang tidak menyenangkan hati orang lain serta perkataan yang tidak boleh diterima oleh orang lain. Buli cyber juga adalah sejenis buli yang dibawa melalui cara elektronik. Penyalahgunaan media sosial adalah merupakan isu kes gangguan buli cyber di kalangan masyarakat di Malaysia. Pembulian cyber seperti buli melalui email, mesej di laman web, komen di media sosial atau melalui mesej teks yang dihantar ke telefon bimbit. Perbuatan buli cyber ini juga merupakan perbuatan yang agresif di mana ia boleh dinyatakan sebagai gangguan kelakuan secara fizikal dan mental. Ia juga merupakan tingkah laku yang membahayakan orang lain serta boleh memberikan kesan yang negatif kepada mangsa buli. Mangsa buli cyber ini mungkin akan mengasingkan diri mereka terutamanya dari aktiviti-aktiviti sosial, menghadapi tekanan mental dan fizikal serta kemungkinan akan berfikir untuk membunuh diri. Mangsa buli biasanya mengalami kemurungan, rendah diri, masalah kesihatan dan biasanya pemikiran untuk membunuh diri. Buli cyber kini sudah berada di tahap skala global di mana fenomena ini telah berlaku di kebanyakan negara di dunia. Buli cyber adalah berbeza dengan buli secara tradisional di mana buli cyber ini sangat mudah dilakukan tanpa diketahui siapakah pelakunya. Bahkan penyebarannya kepada khalayak ramai boleh berlaku dengan sangat pantas melalui alat komunikasi berasaskan teknologi. Buli cyber ini terdiri daripada dua kategori utama, iaitu intai cyber, iaitu cyber stalking, dan juga hasutan maya, internet trolling. Intai cyber adalah merupakan satu bentuk perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi menerusi alam cyber untuk mengumpan maklumat tentang seseorang individu lain dengan niat untuk mengganggu atau mengancam individu berkenaan. Hasutan maya pula lebih kepada tingkah laku seseorang individu di alam cyber yang dengan niat untuk melakukan provokasi atau menyinggung perasaan seseorang individu lain supaya wujudnya reaksi tertentu. Jenis-jenis buli cyber, pertama, gangguan berterusan, pemalsuan, penghendapan cyber, pemberdayaan dan penipuan, penyisihan, penyebaran gambar tidak senonoh dan juga ugutan dan grooming. Hai, salam sejahtera. Nama saya Sipri Anak Kelen. Nombor matrik 267077. Saya akan membentangkan berkaitan dengan Akta Komunikasi yang berkaitan dengan buli cyber. Dalam mencegah gejala buli cyber ini, undang-undang atau akta khusus perlu diwujudkan dalam melindungi mangsa buli cyber ini. Antara undang-undang yang telah diwujudkan untuk mencegah gejala buli cyber ini adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 adalah merupakan akta perkenaan undang-undang cyber yang dibentuk dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Akta ini dikuatkuasakan oleh pelaksana seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Akta ini juga merupakan undang-undang cyber yang terpanjang yang mengandungi 282 seksyen. Akta ini juga memperuntukkan dua seksyen yang berkaitan dengan keselamatan cyber, iaitu Seksyen 211 dan Seksyen 233.
Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Di bawah seksyen ini, mana-mana individu atau pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan tidak boleh memberikan kandungan yang berunsurkan sumbang, lucah, palsu, mengancam atau bersifat jelik untuk tujuan dan niat mengganggu, mengacau, mendera atau mengugut mana-mana orang. Ini sudah dinyatakan jelas dalam peruntukan ini bahawa segala kandungan aktiviti seperti buli cyber, pornografi, menghantar virus, menyebar fitnah maupun berita palsu adalah satu kesalahan di bawah seksyen ini. Dalam seksyen ini juga ada memperuntukkan bahawa mana-mana individu yang melanggar seksyen ini boleh dikenakan denda dan penjara, iaitu denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun. Peruntukan yang terdapat dalam seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini telah dinyatakan dengan jelas bahawa mana-mana individu yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan maklumat yang boleh mengganggu atau memalukan seperti gejala buli cyber ini boleh didakwa di atas akta ini. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Di dalam seksyen ini memperuntukkan kesalahan mengenai penyalahgunaan kemudahan rangkaian maupun perkhidmatan rangkaian. Berdasarkan peruntukan di dalam seksyen ini, seseorang individu itu tidak boleh menggunakan untuk membuat atau menghantar apa-apa komen yang permintaan, cadangan atau komunikasi lucah, palsu, sumbang dan mengancam dengan niat mengganggu orang lain. Di bawah seksyen ini juga ada memperuntukkan bahawa mana-mana individu yang melanggar seksyen ini boleh dikenakan denda dan penjara, iaitu tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Walaupun terdapat banyak akta dan undang-undang yang melindungi mangsa di dalam gejala buli cyber ini, tetapi masih terdapat kelemahan dan masih memerlukan penambahbaikan bagi mengukuhkan lagi aspek keselamatan cyber. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Abdul Manan. Nombor metrik 268-175. Saya akan menerangkan tentang pelaksanaan Undang-Undang Cyber di Malaysia. Tujuan utama dalam pelaksanaan undang-undang di sebuah negara adalah untuk menjamin keselamatan dan ketentraman rakyat. Pelaksanaan undang-undang ini juga memang mendatangkan banyak kebaikan dan semestinya akan diterima dengan baik oleh rakyat di sebuah negara. Tapi ada juga setengah individu yang akan merasa tidak senang hati dan menggusarkan hati mereka disebabkan pelaksanaan undang-undang ini akan mengganggu kebebasan mereka. Undang-Undang Cyber Digital adalah bagi memastikan pengguna ruang cyber menggunakan ruang cyber dengan baik dan berhemah supaya serta tidak menyalahgunakan ruang cyber bagi kegunaan untuk menghina atau menyebarkan berita palsu. Badan pelaksanaan seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM adalah merupakan badan yang dipertanggungjawabkan dalam memantau tingkah laku pengguna di ruangan cyber dan mengawal penggunaan ruangan cyber dengan baik. Gejala buli cyber ini akan menjadi semakin parah jika tidak dipantau dengan betul. Masih ramai masyarakat di dalam negara kita ini tidak tahu dan peka akan kewujudan undang-undang berkaitan cyber yang mungkin akan mendatang kesan negatif kepada diri mereka. Terdapat beberapa undang-undang yang telah diwujudkan dalam menangani jenayah cyber ini. Antaranya adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Perdagangan Elektronik 2006, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Akta Pengguna 1999, Pindaan 2010. Walaupun terdapat banyak akta yang telah diwujudkan dalam menangani masalah jenayah cyber ini, namun jika tidak dikuat kuasa dengan telus, maka kesemua akta ini akan menjadi sia-sia. Daripada kesemua akta-akta tersebut, hanya seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 saja yang mempunyai keperuntukan berkaitan penyalahgunaan internet. Buli cyber haruslah dikategorikan sebagai jenayah yang serius di negara ini disebabkan kesan daripada buli cyber boleh memberikan impak yang mendalam kepada masa sehingga ada yang masa yang ingin membunuh diri disebabkan tekanan emosi. Banyak kes juga telah dilaporkan di media mengenai kes bunuh diri, cubaan bunuh diri dan sebagainya yang melibatkan masa buli cyber. Jika dilihat melalui akta-akta yang sudah ada, peruntukan hukuman untuk pembuli cyber ini tidaklah begitu ketat dan berat jika hendak dibandingkan dengan kesan kepada masa buli. Tetapi sekurang-kurangnya kewujudan akta-akta yang sudah ada boleh membantu dalam mengawal gejala buli cyber. Dengan kewujudan akta ini dapat memberikan kesedaran kepada mereka terhadap hukuman yang bakal dikenakan.
sekiranya mereka didakwa atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Kesemua atas-atas berkaitan dengan jaranan cyber yang digubah adalah seiring dengan pengembangan teknologi dan komunikasi dalam menangani salah selaku dan penyalahgunaan yang semakin mencabar dan membimbangkan, terutamanya berkaitan keselamatan komputer dan terhadap pengguna komputer. Atas tersebut digubah bersesuaian dengan peredaran zaman bagi rujukan dalam kes jenayah seperti cyber permasalahan buli cyber yang berlaku di Malaysia. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Faiz bin Zahari, nombor medrik 275836. Bagi cadangan penambahbaikan undang-undang cyber, seperti yang kita tahu, di Malaysia buat masa ini tiada undang-undang yang diperuntukkan untuk pelaksanaan yang tepat dalam menjaga keadilan bagi individu-individu yang menjadi mangsa cyberbully di Malaysia, terutama sekali bagi golongan yang di bawah. Seperti yang kita tahu, di Malaysia kebanyakannya mangsa buli yang kita terima adalah di kalangan para pelajar dan juga golongan kanak-kanak. Dan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, perlu dijadikan asas dalam pengumbalan akta khusus bagi membanteras buli cyber ini. Jadi beberapa cadangan dalam penambahbaikan undang-undang cyber adalah: yang pertama, pengumbalan akta khusus bagi kanak-kanak bawah umur dan remaja. Pengumbalan akta khusus perlu dilakukan bagi menyediakan satu peraturan yang baru dalam penggunaan internet bagi kanak-kanak yang berada di bawah umur dan juga golongan remaja. Ini adalah langkah dalam mengekang berlakunya buli cyber secara berkuasa dalam kalangan remaja. Dan yang kedua adalah mewujudkan satu undang-undang khusus untuk kesalahan buli cyber. Undang-undang di Malaysia ni tidak memperuntukkan satu hukuman yang sesuai dalam menghukum kesalahan, iaitu kepada pesalah buli cyber ini yang di bawah umur. Pewujudan undang-undang persekutuan akan secara tidak langsung dapat menjadi penyelesaian untuk mangsa buli cyber yang di bawah. Pelaksanaan undang-undang khusus berkaitan buli cyber ini juga akan menjadi benteng kepada mangsa buli, disebabkan ia diwujudkan untuk memberi amaran kepada pembuli cyber, terutama yang mensasarkan kepada golongan bawah umur di Malaysia. Dan yang ketiga adalah mendefinisikan maksud yang tepat berkaitan kesalahan buli cyber. Yang kita tahu di Malaysia ni, buli cyber tidak dijadikan sebagai suatu kesalahan yang khusus. Kesalahan buli cyber ini terpaksa dimasukkan bersama dengan kesalahan jenayah yang lain seperti kacau ganggu dan perbuatan mengugut untuk mentarifkan definisi sebenar kesalahan cyber. Jadi undang-undang yang sedia ada mungkin mencukupi, tapi memerlukan pindaan dari sudut penguatkuasaan ataupun menerapkan kesalahan buli cyber dalam undang-undang sedia ada sebagai langkah pencegahan. Oleh itu, maksud atau buli cyber ini juga tidak diperuntukkan di dalam mana-mana undang-undang yang sedia ada di Malaysia. Jadi penentuan maksud buli cyber atau mendefinisikan setiap kesalahan buli cyber dalam pelbagai cara supaya kesalahan ini dapat dibezakan dengan kesalahan buli secara fizikal ataupun realiti. Dan yang terakhir, yang keempat, mewajibkan setiap daripada pengguna
laman sosial mestilah berdaftar. Ya, seperti yang kita tahu, sekarang semakin ramai pengguna media sosial dan mungkin ia tidak terkawal. Tapi kita perlu lakukan perkara ini supaya kita dapat merekam masalah buli cyber ini secara perlahan dan dapat mengurangkan dari masa ke semasa. Okey, secara kesimpulan, perundangan yang sedia ada di Malaysia tidak cukup dan ia tidak memadai dalam mengawal gejala buli cyber ini kerana ia semakin meningkat dari masa ke semasa. Jadi definisi buli cyber ini sendiri sangat kabur dalam undang-undang di Malaysia sebab ia tidak dibenarkan, tidak diberikan ataupun diberikan penjelasan secara tepat dan khusus dalam mentafsirkan maksud buli cyber ini, dan juga dia akan menyukarkan keputusan dalam kes-kes yang berkaitan dengan buli cyber. Jadi semua pihak perlu bekerjasama supaya gejala buli cyber ini dapat ditangani dengan baik. Oleh itu, etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa juga perlu dipatuhi. Dan yang terakhir, masyarakat perlulah menjaga adab dalam menulis ataupun berkongsi pandangan ataupun menyebarkan sesuatu perkara di media sosial, supaya dinasihatkan supaya tidak menyakiti hati individu yang lain.